berpuasa sunat, maka doakanlah tuan rumah itu. Tetapi jika dia tidak berpuasa, maka makanlah. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Hal ini menunjukkan bahawa setiap undangan ke sesuatu majlis jamuan tidak boleh dipandang ringan. Ianya suatu kesalahan jika tidak menghadirinya dengan sengaja, dengan tanpa keuzuran. Mereka yang sedang berpuasa sunat diharuskan berbuka puasa pada ketika itu. Bahkan sunat berbuka seandainya tuan rumah itu kelihatan tersinggung atau kecewa jika kita tidak menjamah makanan yang telah dihidangkannya. Demikian juga halnya jika tuan rumah yang menjemput tetamu atau didatangi oleh tetamu padahal tetamu itu sedang berpuasa sunat, jika tetamunya itu keberatan menjamah makanan yang dihidangkannya, kecuali tuan rumah yang sedang berpuasa itu turut makan bersama, maka sebagai menghormati tetamu adalah lebih afdal bagi tuan rumah itu juga berbuka dan makan bersama-sama tetamunya daripada meneruskan puasanya. Hal ini berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Ummu Hani radhiyallahu anha. Beliau menghidangkan minuman kepada baginda. Setelah baginda meminumnya, baginda berikan pula minuman itu kepada Ummu Hani. Lalu Ummu Hani pun meminum baginda. Kemudian Ummu Hani berkata, "Inni aghnabtu fastaghfir li." Faqala, "Wa ma dhalika?" Qalat, "Kuntu sha'imatun fa aftartu." Faqala, "Amin qada'i kunti tafdinahu?" Qalat, "La." Qala, "Fala yadurruki." Kata Ummu Hani, "Aku telah berdosa, maka mintakanlah keampunan untukku ya Rasulullah." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Apakah dosamu itu?" Ummu Hani berkata, "Aku pada hari ini berpuasa dan aku telah berbuka puasa." Baginda bertanya lagi, "Adakah puasa qadha yang kau lakukan itu?" Ummu Hani menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Baginda bersabda, "Bermula orang yang membatalkan puasa sunat itu tidak memberi mudarat kepadanya, yakni tidak dihukumkan berdosa." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku membuat makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda dan sahabat-sahabat baginda datang. Maka apabila makanan telah dihidangkan, seorang lelaki daripada satu kaum berkata, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa.' Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, 'Da'akum akhukum wa takallafa lakum, thumma qala lahu aftir wa sum makanahu yawman in syi'ta.' Saudara kamu menjemput kamu dan bersusah payah untuk kamu. Kemudian baginda menyambung sabdanya, 'Berbukalah dan berpuasalah pada hari yang lain sebagai gantinya jika kamu mahu ganti." Riwayat Al-Baihaqi. Menurut kitab Mughni Al-Muhtaj, seandainya tuan rumah tidak tersinggung apabila tetamu sedang berpuasa sunat, maka lebih utama tetamu itu meneruskan puasanya. Tetapi jika dia berbuka, tidak akan beroleh pahala puasa yang telah dilakukannya. Berlain halnya jika tuan rumah berpuasa dan berbuka kerana ingin menemani temannya makan, maka puasanya itu beroleh pahala walaupun dia tidak menyempurnakan puasanya itu. Menurut qaul ulama, seseorang yang tidak meneruskan puasa sunat dengan sebab ada keuzuran adalah hukumnya makruh. Hal ini berdasarkan
zahir daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, dan janganlah kamu batalkan amal-amal kamu. Demikian juga menurut pada mazhab kita Al-Imam Syafi'i, orang yang tidak meneruskan puasa sunat, sama ada kerana keuzuran ataupun tidak, maka tidaklah wajib ke atasnya mengqadha puasa itu. Bahkan hukum mengqadhanya adalah sunat sahaja. Walau bagaimanapun, jika seseorang menghadiri sesuatu majlis jamuan sedangkan ia berpuasa yang wajib, seperti dia berpuasa qadha atau kerana puasa nazar, maka haram baginya berbuka. Cukuplah baginya sekadar menghadiri majlis tersebut dan tatkala itu mendoakan keberkatan serta keampunan ke atas tuan rumah dan para jemputan yang hadir. Saudara-saudaraku sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati beberapa seranan berikut. Yang pertamanya, kita sebagai umat Islam mestilah memenuhi undangan saudara-saudara kita jikalau tampak sesuatu keuzuran, walaupun kita sedang berpuasa sunat. Yang keduanya, umat Islam harus membatalkan puasa sunatnya jika diperlukan. Ini bagi menjaga hubungan kasih sayang kepada yang mengundang. Yang ketiganya, umat Islam yang berpuasa qadha ataupun nazar haram membatalkan puasanya semata-mata untuk kegembiraan kepada yang mengundangnya. Yang keempatnya, umat Islam yang beriman dan beramal soleh akan beroleh ganjaran besar daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syurga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Maksudnya, dan sesiapa yang mengerjakan amalan-amalan soleh, yakni amalan-amalan kebaikan, sama ada dia laki-laki ataupun perempuan, hal keadaan orang itu beriman, maka mereka itu akan masuk syurga, dan mereka pula tidak akan dianiaya, yakni tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Surah An-Nisa ayat 124. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Allahumma salli ala Muhammadin kullama zaka lahu zakirun wa fala azzihi zakirun. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun.
Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan ketaatan kepada-Nya, dan pada masa yang sama berusaha kita menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang kecil dan juga perbuatan-perbuatan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع البلاء ارفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.